Kebenaran menakutkan yang tidak akan diberitahu oleh hospital. Tabiat mandi setiap hari boleh memendekkan jangka hayat Anda sebanyak 10 tahun. Jika Anda sudah berusia lebih 70 tahun, buang 5 tabiat mandi ini serta-merta. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila berada di bilik rawatan, saya sering bertemu dengan pesakit-pesakit yang sangat menyedihkan setiap kali musim sejuk atau musim tengkujuh tiba. Ramai di antara mereka yang kelihatan sihat dari luaran tetapi sebenarnya hidup dengan bom jangka. Kisah Puan Haja Aminah yang berusia 70 tahun yang akan saya ceritakan hari ini pasti akan membuatkan ramai di antara Anda tersedar. Puan Haja Aminah terkenal di kawasan kejiranannya sebagai seorang yang sangat pembersih. Sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah terlepas sehari pun untuk berendam dalam air panas karena percaya ia dapat menghilangkan keletihan dan beliau tidak boleh tidur lena jika tidak menyental daki. Tetapi bulan lepas, ketika beliau hendak keluar dari bilik air selepas mandi dengan segar, tiba-tiba kepalanya terasa kosong dan beliau terus terduduk di lantai bilik air. Mujurlah menantunya terdengar bunyi itu dan segera menghubungi 999. Jika beliau bersendirian pada hari itu, mungkin kita tidak akan dapat bertemu dengannya lagi. Apabila tiba di hospital, beliau meluahkan rasa kecewanya, mengatakan bahwa beliau hanya mandi seperti biasa yang telah dilakukannya sepanjang hidup. Kenapa perkara ini boleh terjadi? Tetapi itu adalah satu tanggapan yang berbahaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan ia bukan sekedar pening kepala biasa. Ia adalah gejala kejutan haba head akibat perubahan suhu yang drastik dan kulitnya sudah berada di peringkat praselulitis, satu keadaan keradangan kronik. Tabiat mandinya selama ini telah mencekik jantungnya, menyumbat saluran darah otaknya, dan melarutkan lapisan pelindung kulitnya. Ini bukan cerita orang lain. Menurut statistik, tempat di mana kemalangan keselamatan warga emas paling kerap berlaku adalah di dalam bilik air. Di Jepun, di mana budaya mandi sangat populer, jumlah kematian akibat kejutan haba adalah 5 kali ganda lebih tinggi daripada kematian akibat kemalangan jalan raya. Ini menunjukkan bahwa bilik air pada musim sejuk adalah ruang yang paling berbahaya, di mana Anda boleh kehilangan nyawa jika masuk tanpa persediaan. Oleh itu, sebagai seorang dokter, saya merayu dengan bersungguh-sungguh. Jika Anda sudah berusia lebih 75 tahun, tolonglah hentikan 5 perbuatan ini. Tabiat yang kita ikuti tanpa berpikir karena semua orang kata ia baik, sebenarnya menjadi punca utama saluran darah pecah dan tulang patah. Hari ini, saya akan mendedahkan satu persatu 5 tabiat mandi berbahaya yang telah membawa Puan Haja Aminah ke ambang maut. Dari suhu bilik air, menyentel daki, hingga mandi selepas makan, saya akan merumuskan dengan jelas kebenaran mengejutkan yang kita tidak tahu dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diamalkan serta-merta. Ini bukan sekadar maklumat, tetapi peraturan kelangsungan hidup untuk menjalani sisa hidup Anda dengan sihat. Sebelum kita memulakan cerita utama, jika Anda teruja dengan kandungan hari ini, sila tekan butang suka sekali. Sokongan Anda memberi saya kekuatan yang besar untuk menghasilkan video yang lebih baik. Baiklah, mulai sekarang, ia sangat penting. Sila sediakan kertas dan pen untuk mencatat, atau bersedia untuk mengambil tangkapan skrin telepon bimbit Anda. 3 prinsip yang akan saya sebutkan ini jika Anda sudah berusia lebih 75 tahun adalah peraturan kelangsungan hidup yang perlu Anda patuhi dengan tegas, walaupun dokter di hospital mengatakan ia tidak mengapa. Ini bukan sekadar menjaga kesehatan, tetapi satu cara untuk menghalang malaikat maut yang mengancam nyawa Anda. Pertama, jangan sekali-kali menanggalkan pakaian sebelum udara di dalam bilik air menjadi suam. Masuk ke dalam bilik air tanpa pemanas adalah sama seperti bermain Russian roulette dengan saluran darah Anda. Saya bertanya kepada Puan Haja Aminah mengapa beliau tidak memanaskan bilik air terlebih dahulu pada hari itu. Beliau menjawab, "Bila pasang air panas, nanti cepatlah panas. Buat apa membazir bil elektrik pasang pemanas awal-awal?" Pikiran inilah yang menjadi punca pertama beliau rebah. Saluran darah dalam badan kita sangat sensitif terhadap suhu. Apabila kita beralih dari ruang tamu yang hangat ke bilik air yang sejuk dan menanggalkan pakaian, saluran darah akan mengecut serta-merta karena terkejut dengan udara sejuk. Pada masa ini, tekanan darah akan melonjak naik. Kemudian, apabila masuk ke dalam tap air panas, saluran darah akan mengembang dengan cepat, menyebabkan tekanan darah jatuh mendadak. Apabila selesai mandi dan keluar semula ke bilik persalinan yang sejuk, tekanan darah akan melonjak naik sekali lagi.
Fenomena tekanan darah yang turun naik seperti roller coaster dalam masa yang singkat ini dipanggil kejutan Haber heat shock. Jika saluran darah di otak dan jantung tidak dapat menahan kejutan ini, ia boleh menyebabkan stroke atau serangan jantung. Sebenarnya, lebih separuh daripada kematian di bilik air pada musim sejuk adalah disebabkan oleh kejutan haba ini. Jadi saya mohon, sekurang-kurangnya 20 menit sebelum mandi, pasang pemanas atau biarkan pancuran air panas terbuka untuk menjadikan udara di dalam bilik air sehangat ruang tamu sebelum Anda masuk. Kedua, jangan sekali-kali mandi dalam tempo 1 jam selepas makan. Mandi sejurus selepas makan adalah sama seperti menanggalkan topeng oksigen seketika. Puan Haja Aminah juga pada hari itu telah makan malam dengan kenyang dan terus ke bilik air dengan niat untuk membantu penghadaman. Tetapi inilah puncanya. Apabila kita makan, perut kita akan mulai bekerja keras untuk menghadam makanan. Pada masa ini, darah dalam badan kita akan tertumpuk ke bahagian perut. Dengan usia yang semakin meningkat, peredaran darah sudah tidak seperti dahulu, dan apabila semua darah tertumpu ke perut, bekalan darah ke otak akan berkurangan. Ini dipanggil hipotensi selepas makan postprandial hypotension. Dalam keadaan ini, apa yang akan berlaku jika Anda berendam pula dalam air panas? Suhu badan akan meningkat, dan untuk menyejukkannya, saluran darah di kulit akan terbuka, menyebabkan darah mengalir ke kulit pula. Perut mahukan darah, kulit pun mahukan darah, jadi otak sebagai tuan yang paling penting tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi dan mengalami kekurangan oksigen. Inilah sebabnya Anda berasa pening dan pandangan menjadi gelap. Terutamanya bagi mereka yang mengambil ubat darah tinggi atau kencing manis, keupayaan saluran darah untuk mengawal selia adalah lemah menjadikan mereka lebih berisiko. Jika Anda sudah makan, luangkan masa untuk berehat sekurang-kurangnya 1 jam, mungkin sambil menonton berita di TV, sebelum masuk ke bilik air. Ketiga, apabila keluar dari tub mandi, pastikan Anda bangun secara perlahan-lahan dalam 3 peringkat. Tabiat bangun secara mengejut adalah punca utama kemalangan akibat terjatuh. Detik genting Puan Haja Aminah Reba adalah ketika beliau kuba bangun dari tub mandi. Apabila duduk di dalam air panas selama lebih 15 menit, saluran darah telah mengembang dan tekanan darah berada pada tahap yang sangat rendah. Selain itu, semasa di dalam air, tekanan air menekan saluran darah di kaki, dan apabila Anda bangun, tekanan itu dilepaskan, menyebabkan darah mengalir deras ke kaki akibat graviti. Jantung perlu mengepam darah ke otak, tetapi pam tidak berfungsi dengan baik. Ini dipanggil hipotensi ortostatik. Orang muda boleh pulih dengan cepat, tetapi warga emas akan kehilangan keseimbangan pada ketika ini dan terjatuh. Lantai bilik air yang diperbuat daripada jubin keras boleh menyebabkan kecederaan serius jika kepala terhantuk. Jadi, mulai sekarang lakukan seperti ini. Peringkat 1, sebelum keluar dari tub, tarik nafas dalam-dalam selama 3 saat. Peringkat 2, duduk di tepi tub atau melutut dan tunggu selama 10 saat lagi untuk memberi masa kepada badan menyesuaikan diri dengan graviti. Peringkat 3, pastikan Anda tidak berasa pening, kemudian pegang pada susur tangan atau pemegang dan bangun perlahan-lahan. Tempo menunggu selama 30 saat ini akan melindungi otak Anda dan menjaga tulang pinggul Anda. Baiklah, 3 perkara yang telah saya sebutkan tadi. Memanaskan bilik air, menunggu 1 jam selepas makan, dan kaedah bangun 3 peringkat. Dengan mematuhi ketiga-tiga perkara ini sahaja, Anda boleh mengelakkan lebih 90% kejadian rebah secara tiba-tiba di dalam bilik air. Adakah Anda sedang berpikir, adakah ibu bapa saya baik-baik saja? Adakah bapa mentua saya di kampung mandi dalam keadaan yang hangat? Jika ya, jangan teragak-agak untuk berkongsi video ini dalam kumpulan WhatsApp keluarga Anda. Perhatian dan perkongsian kecil Anda adalah insurans terbaik untuk melindungi nyawa keluarga yang Anda sayangi. Jika kandungan yang saya sebutkan tadi adalah perisai untuk melindungi nyawa Anda, 2 perkara yang akan saya sebutkan seterusnya adalah penawar yang akan membebaskan Anda daripada masalah kegatalan dan keradangan yang menyeksa di usia tua. Bagi Anda yang masih bertegas, saya rasa segar hanya selepas menyental daki. Saya rasa puas hanya selepas mandi setiap hari. Sila berikan perhatian kepada apa yang akan saya katakan sekarang. Keempat, buang tuala sental daki Anda ke dalam tong sampah serta-merta. Menyental daki
bukanlah perbuatan membersihkan kotoran dari kulit, tetapi ia sama seperti mencederakan diri sendiri dengan menanggalkan lapisan keratin secara paksa, yaitu benteng pertahanan terakhir badan kita. Apabila Puan Haja Aminah tiba di bilik kecemasan, saya terkejut melihat kakinya. Kulit di tulang keringnya mereka seperti tanah sawah yang kering kontang, dan terdapat kuping darah di beberapa tempat. Beliau berkata badannya akan gatal jika tidak menyental daki, tetapi sebenarnya ia adalah sebaliknya. Kulitnya menjadi lebih gatal karena ia telah rosak akibat disental. Apa yang Anda sangka sebagai daki dan gosok sehingga keluar seperti mie itu sebenarnya bukanlah kotoran. Ia adalah lapisan pelindung protein yang sangat baik yang menghalang kelembapan kulit daripada hilang dan menghalang kemasukan kuman dari luar. Apabila Anda menanggalkannya dengan tuala kasar, kulit Anda menjadi bogel. Akibatnya, ia menjadi sangat sensitif kepada rangsangan yang paling kecil sekalipun dan menjadi sangat gatal. Apabila gatal, Anda akan menggaru, dan apabila menggaru, ia akan luka. Yang lebih menakutkan ialah kuman akan masuk melalui luka tersebut. Pernahkah Anda mendengar tentang penyakit selulitis pada warga emas? Ia adalah keadaan di mana kuman menembusi lapisan dalam kulit, menyebabkan bengkak merah dan demam panas, dan dalam kes yang teruk, ia boleh membawa maut akibat sepsis. Puan Haja Aminah juga sedang mengalami jangkitan kuman melalui luka di kakinya. Niatnya untuk menjadi bersih dengan menyental daki sebaliknya telah membuka pintu seluas-luasnya untuk kuman masuk. Tolonglah. Jangan gunakan tuala mandi pun, cukuplah dengan menggosok buih sabun dengan lembut menggunakan tangan. Kelima, hadkan mandi seluruh badan kepada 2 atau 3 kali seminggu sahaja. Mencuci seluruh badan dengan sabun setiap hari adalah sama seperti memerah sisa minyak terakhir yang ada pada kulit Anda. Ramai warga emas berpendapat mereka perlu mandi setiap hari karena bimbang akan berbau apabila usia meningkat. Tetapi ini adalah satu tanggapan yang salah dari segi perubatan. Kulit kita menghasilkan minyaknya sendiri untuk menyaluti kulit. Tetapi apabila melepasi usia 65 tahun, kelenjar minyak ini akan mengering. Pengeluarannya kurang daripada separuh berbanding ketika berusia 20 Pro. Dalam keadaan kekurangan minyak, apa akan berlaku jika Anda mencuci badan setiap hari dengan air panas dan sabun berkali-kali? Lapisan minyak yang tinggal akan terhakis sepenuhnya. Ubah yang saya berikan kepada Puan Hajah Aminah bukanlah salap yang mahal. Ia adalah dengan mengurangkan kekerapan mandi. Bagi kulit beliau, mencegah kekeringan adalah 100 kali lebih penting daripada membersihkan kotoran. Cukuplah dengan membersihkan bahagian tertentu yang banyak berpeluh setiap hari seperti ketiak, pangkal paha, dan kaki. Mandi seluruh badan 2 atau 3 hari sekali sudah memadai dari segi kebersihan. Malah, ia lebih baik untuk sistem imun Anda kerana ia melindungi bakteria baik yang hidup di kulit Anda. Akhir sekali saya ingin memberikan amaran keras khas untuk pesakit kencing manis. Jangan sekali-kali menggunakan kaki Anda untuk memeriksa suhu air. Anda mesti menggunakan siku atau termometer. Pesakit kencing manis yang sudah lama menghidap penyakit ini akan mengalami kebas pada saraf periferal. Terutamanya deria rasa di kaki menjadi tumpul, menyebabkan mereka sering merasakan air yang mendidih sebagai suam-suam kuku. Akibatnya, mereka boleh mengalami luka terbakar yang teruk. Masalahnya, pesakit kencing manis mempunyai peredaran darah yang lemah, jadi luka terbakar sukar untuk sembuh. Ia boleh bermula dengan lepuh kecil dan akhirnya menyebabkan kaki menjadi nekrosis dan terpaksa dipotong. Ini bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi ia adalah kes yang sangat kerap kami lihat di hospital. Jika Anda menghidap kencing manis, jangan sekali-kali percaya pada deria rasa kaki Anda. Pastikan Anda memeriksa suhu dengan mata atau minta bantuan ahli keluarga. Baiklah, saya telah terangkan tentang tidak menyental daki, mengurangkan kekerapan mandi, dan langkah berjaga-jaga untuk pesakit kencing manis memeriksa suhu. Jika kandungan hari ini bermanfaat, sila tekan butang langgan subscribe dan butang pemberitahuan notification. Saya akan menjadi doktor yang bising di sisi Anda sehingga Anda mengamalkan tabiat sehat. Sekarang, saya akan bincangkan perkara yang paling ingin Anda tahu, yaitu bagaimana cara mandi yang betul dan bagaimana untuk merancang rutin harian Anda. Saya akan kongsikan jadwal mandi selamat yang saya tulis sebagai hadiah perpisahan untuk Puan Haja Aminah.
Anda hanya perlu ikut jadwal ini. Pertama, untuk mudah ingat, masukkan peraturan 3,3 ke dalam kepala Anda. 3 yang pertama ialah 3 kali seminggu atau kurang. Mandi seluruh badan hanya sehingga 3 kali. 3 yang kedua ialah suhu air 3 darjah Celcius. Pastikan ia tidak terlalu panas, hanya sedikit lebih tinggi daripada suhu badan. 3 yang ketiga ialah 3 menit masa keemasan untuk melembabkan. Sapukan lotion dalam masa 3 menit selepas keluar dari bilik air. Sekarang, saya akan tunjukkan suasana malam sebenar pada hari Puan Hajah Aminah mandi. Beliau telah menetapkan hari Isnin, Rabu, dan Jumaat sebagai hari mandi. Pada pukul 1 malam, perkara pertama yang dilakukannya ialah menghidupkan pemanas bilik air. Jika tiada pemanas, buka pancuran air panas sehingga bilik air beruap. Selama 20 menit sementara udara menjadi suam, beliau akan minum segelas air suam perlahan-lahan di ruang tamu. Minum air sebelum mandi dapat mencegah darah menjadi pekat, sekaligus mengelakkan pembentukan darah beku. Pada pukul 7.20 malam, apabila masuk ke bilik air, sebelum menanggalkan pakaian, hulurkan tangan Anda untuk merasai udara. Jika Anda tidak berasa sejuk, barulah tanggalkan pakaian dan jangan terus masuk ke dalam tub. Tetapi basahkan badan bermula dari hujung kaki menggunakan pancuran. Basahkan badan secara perlahan-lahan dari bahagian yang paling jauh dari jantung untuk memberi isyarat kepada jantung agar tidak terkejut. Apabila masuk ke dalam tub, pastikan Anda mencelupkan siku ke dalam air untuk memeriksa suhu. Rasa suam sudah memadai, bukan panas. Di dalam tub, berendam separuh badan sehingga paras dada sahaja selama 10 menit. Jika Anda berendam sehingga ke bahu, jantung akan tertekan oleh tekanan air. Semasa mencuci, hasilkan buih sabun yang banyak dan gosok dengan lembut hanya di bahagian ketiak, pangkal paha, dan celah jari kaki. Biarkan lengan dan kaki dibersihkan oleh air yang mengalir. Ini sudah cukup. Akhir sekali apabila keluar, gunakan kaedah 3 kerengkat yang telah kita pelajari, dan apabila mengelap air dengan tuala, lap dengan menepuk-nepuk lembut. Dan sebelum membuka pintu bilik air untuk keluar, sapukan pelembab di dalam bilik air itu juga. Ini untuk mengunci kelembapan pada kulit sebelum ia tersejat. Inilah rahasia bagaimana Puan Hajah Aminah mendapatkan kembali kulitnya yang sihat. Sekarang, saya akan menjawab 3 soalan sukar yang sering ditanya oleh warga EMAS di bilik rawatan. Soalan pertama, Dokter, saya risau menantu saya tidak suka sebab bau orang tua. Apakah kalau tak mandi setiap hari? Ini adalah kebimbangan yang sangat biasa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bau yang dipanggil bau orang tua itu bukanlah bau peluh. Ia disebabkan oleh sebatian yang dipanggil nonenal. Dan ia tidak akan hilang dengan menggosok kulit sekuat-kuatnya. Malah ia boleh menjadi lebih teruk jika kulit menjadi kering. Untuk menghilangkan bau, perkara yang lebih penting bukanlah mandi setiap hari, tetapi menukar pakaian dalam setiap hari dan kerap mengudarakan bilik. Untuk mencuci, cukuplah dengan membilas bahagian yang mudah berpeluh seperti ketiak dan pangkal paha dengan air setiap hari. Jadi, jangan rosakkan kulit Anda kerana bimbang tentang bau. Soalan kedua, pelembab terlalu mahal. Yang mana satu patut saya guna? Anda tidak perlu membeli kosmetik yang mahal sama sekali. Lotion badan bersaiz besar yang dijual di farmasi atau pasar raya sudah memadai. Lihat senarai bahan dan periksa sama ada ia mengandungi bahan seperti ceramide atau panthenol, atau Anda boleh campurkan dengan Vaseline yang sangat murah. Adalah 100 kali, 1000 kali lebih baik untuk kulit jika Anda membeli yang murah dan menggunakannya dengan banyak dan kerap berbanding membeli yang mahal dan menggunakannya secara berjimat. Puan Hajah Aminah juga menggunakan lotion size besar yang berharga belasan ringgit yang diletakkan di bilik airnya. Soalan ketiga, saya tinggal seorang diri. Jika saya rebah semasa mandi, siapa yang akan selamatkan saya? Ini mungkin kebimbangan yang paling realistik. Jika Anda tinggal bersendirian, patuhi 3 perkara ini. Pertama, jangan sekali-kali kunci pintu bilik air. Kedua, letakkan telepon bimbit Anda di dalam beg plastik dan letakkan di dalam bilik air atau betul-betul di hadapan pintu. Ketiga, sebelum mandi hubungi anak Anda atau rakan karib dan beritahu mereka Anda akan mandi. Katakanlah secara bergurau, jika tiada kabar selepas 30 menit, tolong hubungi pihak berkuasa. Tabiat kecil ini akan menyelamatkan Anda sekiranya berlaku kecemasan.
Tuan-tuan dan puan-puan, rutin yang saya kongsikan hari ini mungkin kelihatan sedikit rumit dan menyusahkan pada mulanya. Minum air, panaskan bilik air, bangun perlahan-lahan. Tetapi, cobalah selama seminggu sahaja. Puan Haja Aminah juga pada mulanya menganggapnya remeh, tetapi sekarang beliau berkata tabiat ini telah menghilangkan kegatalan dan membolehkannya tidur lena. Baiklah, mulai hari ini, berjanjilah dengan saya. Saya akan mandi dengan selamat dan hidup dengan sehat. Bagi mereka yang akan mula mengamalkannya sekarang, sila tinggalkan komen dengan perkataan "saya amalkan". Saya akan melihat dan menyokong keazaman Anda. Semoga Anda mendapat kekuatan dengan melihat komen orang lain dan menyadari bahwa Anda tidak berusaha sendirian. Tuan-tuan dan puan-puan, Anda mungkin sedikit keliru karena banyak maklumat yang didengari hari ini. Jadi, saya akan merumuskannya dalam masa 1 minute sahaja. Tolong ingat dan amalkan perkara-perkara ini. Pertama, hapuskan perbezaan suhu antara bilik air dan ruang tamu. Panaskan bilik air sekurang-kurangnya 20 menit sebelum mandi, dan apabila keluar dari tap, bangun perlahan-lahan dalam 3 peringkat untuk mengelakkan hipotensi ortostatik. Kedua, jangan mandi sejurus selepas makan. Tunggu sekurang-kurangnya 1 jam selepas makan sebelum masuk ke bilik air, agar bekalan darah ke otak dan jantung tidak berkurangan. Ketiga, tolong jangan menyentuh daki. Buang tuala kasar Anda dan kurangkan mandi seluruh badan kepada 2 atau 3 kali seminggu. Dengan ini sahaja, Anda boleh bebas daripada kegatalan dan keradangan kulit yang menyeksa. Keempat, jika Anda menghidap kencing manis, jangan sekali-kali memeriksa suhu air dengan kaki. Gunakan mata atau minta bantuan keluarga. Akhir sekali, amalkan tabiat menyapu pelembab dalam masa 3 menit selepas mandi. Lotion murah yang disapu dengan banyak adalah obat terbaik untuk melindungi kulit Anda, bukan kosmetik yang mahal. Bagaimana keadaan Puan Haja Aminah sekarang? Beliau datang untuk pemeriksaan berkala baru-baru ini dan seri wajahnya sangat bersinar. Dahulu beliau sentiasa kelihatan letih karena tidak dapat tidur malam akibat menggaru, tetapi sekarang beliau berbangga karena dapat tidur lena sehingga pagi. Dan apabila beliau pergi ke pusat aktiviti warga emas, beliau memainkan peranan sebagai duta kesehatan dengan menasihati rakan-rakannya, jangan sental daki, jangan mandi lepas makan. Saya masih ingat kata-katanya sambil memegang tangan saya. Dokter, kalaulah saya tahu lebih awal, tak adalah saya menderita begini. Nasib baik saya tahu sekarang. Sekarang, waktu mandi tidak lagi menakutkan, malah sangat menyegarkan dan membahagiakan. Tuan-tuan dan puan-puan, mandi sepatutnya menjadi waktu rehat yang paling selesa untuk membersihkan badan dan menghilangkan keletihan seharian. Ia tidak sepatutnya menjadi waktu berbahaya di mana Anda mempertaruhkan nyawa Anda. Perkara yang saya tekankan dengan bersungguh-sungguh hari ini bukanlah sekadar bebelan untuk menukar cara mandi. Ia adalah langkah keselamatan minimum untuk Anda hidup lebih lama, sihat, dan bahagia bersama keluarga tersayang. Anda yang sedang menonton video ini juga boleh mengubah tabiat mandi Anda menjadi sihat dan selamat seperti Puan Hajah Aminah. Mulai hari ini, buanglah tuala sental Anda dan periksa suhu bilik air Anda. Adakah Anda mempunyai rakan atau ibu bapa yang degil dan masih percaya bahwa berendam dalam air panas dan menyental daki itu sihat? Daripada menasihati mereka 100 kali, adalah lebih berkesan jika Anda berkongsi video ini. 1 klik butang kongsi, Anda boleh menjadi titik penentu yang menyelamatkan nyawa orang yang Anda sayangi. Saya akan terus menjadi pemandu arah kesehatan yang membantu Anda agar lebih banyak menghabiskan masa di taman bersama rakan-rakan berbanding di hospital. Tolonglah jaga diri, jangan sakit, dan hiduplah sihat untuk masa yang lama